Definisi sisa klinikal. Di Malaysia, sisa klinikal diklasifikasikan sebagai bahan buangan yang terjadwal di bawah peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling, yaitu buangan terjadwal 2005 yang merangkumi obat-obat yang dibuang yang mengandungi bahan psikotropik ataupun bahan yang mengandungi bertoksik, berbahaya, karsinogenik, mutagenik, dan teratogenik. Selain itu, sebarang sisa yang mengandungi sama ada keseluruhan ataupun sebahagian tisu manusia, obat hasilan farmasi, swab atau peralatan tajam yang boleh mendatangkan jangkitan dan ancaman kesehatan kepada sesiapa yang menyentuh dan mengendalikannya. Dalam erti kata lain, sisa klinikal juga dikenali sebagai sisa yang dihasilkan daripada klinik ataupun hospital. Ini dijana daripada proses diagnosis rawatan haiwan ataupun manusia. Sebagai contoh, kain pembalut yang dikotori darah, bekas culture, peralatan-peralatan yang dihasilkan di makmal ataupun klinik dan hospital, dan akhir sekali ialah tisu ataupun organ daripada manusia ataupun haiwan. Sisa klinikal dihasilkan daripada pelbagai aktiviti berkaitan kesihatan dan perubatan yang berlaku di hospital, klinik, makmal dan fasiliti perubatan lain. Aktiviti ini melibatkan rawatan pesakit, diagnosis, penyelidikan dan pembedahan yang menggunakan pelbagai jenis bahan dan menghasilkan sisa. Berikut adalah proses utama yang menyumbang kepada penghasilan sisa klinikal. Yang pertama, rawatan dan prosedur perubatan. Setiap kali prosedur perubatan dijalankan, sama ada pembedahan, rawatan kecederaan, atau suntikan, sisa akan dihasilkan. Contohnya, pembalut, kapas, dan pakaian pelindung yang tercemar dengan darah atau cecair badan, jarum suntikan, pisau bedah, dan instrumen tajam lain yang digunakan sekali dan kemudian dibuang. Tisu atau organ yang dibuang selepas prosedur pembedahan. Yang kedua, diagnosis makmal. Proses diagnostik melibatkan penggunaan bahan kimia, darah, tisu dan sampel tubuh lain. Sisa yang dihasilkan merangkumi bekas sampel, jarum, tiup darah, dan kaca slate yang terpakai. Sisa kimia yang digunakan dalam ujian makmal, seperti reagen. Sisa biologi seperti sampel darah, air kencing, atau tisu yang telah digunakan untuk ujian. Yang ketiga, rawatan pesakit. Pesakit yang mendapatkan rawatan di hospital, klinik, atau rumah penjagaan memerlukan penggunaan bahan perubatan yang menghasilkan sisa seperti pembalut luka, lampin pakai buang, dan sarung tangan yang digunakan semasa merawat pesakit. Tiub intravena, alat saluran kencing, dan lain-lain alat perubatan pakai buang. Yang keempat, penyelidikan dan eksperimen. Makmal, penyelidikan yang menjalankan kajian berkaitan penyakit atau rawatan perubatan menghasilkan sisa daripada penggunaan bahan biologi, kimia, dan peralatan makmal. Bahan biologi seperti haiwan uji, tisu, atau darah yang digunakan dalam eksperimen. Sisa kimia dan radioaktif daripada penggunaan bahan reaktif atau isotop untuk penyelidikan. Yang kelima, penggunaan ubat-ubatan dan farmaseutikal. Ubat-ubatan yang tidak digunakan, luput, atau terbuang menghasilkan sisa yang perlu dilupuskan secara selamat. Ini termasuk pil, kapsul, cecair ubat, dan suntikan yang tidak digunakan atau rosak, bekas ubat, botol infusi, dan picagari yang telah digunakan atau terbuang. Yang keenam, prosedur pergigian dan veterinar. Klinik pergigian dan veterinar juga menghasilkan sisa klinikal, seperti gigi yang dicabut, darah, bahan bius, dan instrumen, pakai buang seperti jarum dan sarung tangan. Sisa perubatan haiwan, termasuk tisu atau darah,
dari haiwan yang dirawat atau diuji. Kesemua aktiviti ini menyumbang kepada penghasilan pelbagai jenis sisa klinikal yang memerlukan pengurusan dan pelupusan yang selamat bagi mengelakkan risiko kepada kesihatan awam dan alam sekitar. Kaedah pengasingan. Sisa klinikal perlu diasingkan mengikut jenisnya seperti sisa tajam iaitu jarum, pisau bedah, sisa patologi iaitu tisu, organ, sisa farmaseutikal iaitu ubat yang tidak digunakan dan sisa kimia. Menggunakan bekas berwarna yang khusus, contoh bekas kuning untuk sisa biologi atau sisa yang berjangkit, bekas merah iaitu untuk sisa tajam, bekas hitam untuk sisa am yang tidak berbahaya. Kedua, pengumpulan dan penyimpanan. Sisa yang telah diasingkan perlu dikumpulkan di dalam bekas yang sesuai dan ditutup rapat. Bekas sisa hendaklah disimpan di tempat yang khas dan selamat sementara menunggu proses pelupusan. Pastikan sisa tidak dibiarkan terlalu lama untuk mengelakkan pembiakan mikroorganisma berbahaya. Ketiga, pengangkutan. Sisa klinikal perlu diangkut menggunakan kenderaan khas yang direka untuk mengangkut bahan berbahaya. Kenderaan ini perlu dilabel dengan jelas dan dipantau untuk memastikan keselamatan. Keempat, pelupusan, iaitu kaedah pembakaran atau dikenali sebagai incineration. Bagi sisa yang berbahaya seperti tisu badan, sisa tajam dan bahan kimia, proses ini dilakukan di incinerator yang memenuhi piawaian keselamatan. Kedua, pensterilan ataupun autoclaving digunakan untuk sisa yang berjangkit bagi membunuh patogen sebelum ia dilupuskan. Ketiga, penimbusan, iaitu landfill. Sisa yang tidak berbahaya atau sisa yang telah dirawat boleh dilupuskan di tapak pelupusan yang dikhaskan. Rekod dan dokumentasi. Rekod mengenai jumlah, jenis dan kaedah pelupusan sisa klinikal perlu direkod. Ini penting untuk pematuhan terhadap undang-undang dan peralatan kesihatan serta alam sekitar. Jika sisa klinikal tidak diuruskan dengan baik, ia boleh memberikan kesan yang berbahaya terhadap kesihatan manusia dan persekitaran. Antara kesannya terhadap kesihatan manusia ialah penyakit berjangkit. Sisa klinikal, terutama dari makmal atau unit penjagaan kesihatan, boleh mengandungi patogen berbahaya seperti bakteria, virus atau parasit yang boleh menyebabkan penyakit berjangkit jika terdedah. Selain itu, ia juga kesan yang seterusnya ialah keracunan kimia. Bahan kimia toksik seperti bahan farmaseutikal atau bahan pembersih boleh menyebabkan keracunan jika tidak dilupuskan dengan betul. Ini boleh menyebabkan masalah kesihatan akut atau kronik. Selain itu, risiko kesihatan pekerja. Pekerja yang terlibat dalam pengurusan atau pelupusan sisa klinikal mungkin menghadapi risiko kesihatan seperti terdedah kepada bahan berbahaya yang boleh mengakibatkan masalah pernafasan, kulit atau sistem tubuh lain. Dan akhir sekali, kesan kepada komuniti. Komuniti berhampiran kawasan pelupusan sisa klinikal yang tidak diuruskan dengan baik mungkin terdedah kepada risiko kesihatan yang meningkat seperti wabak penyakit atau masalah kesihatan akibat pencemaran. Antara kesan sisa klinikal terhadap kesihatan persekitaran pula ialah pencemaran tanah, yakni sisa klinikal boleh mencemarkan tanah jika ia tidak dilupuskan dengan betul, menyebabkan bahan berbahaya meresap ke dalam tanah dan mempengaruhi kesuburan tanah serta tumbuhan. Selain itu, ia juga mengakibatkan pencemaran air, yang bermaksud bahan kimia atau patogen dari sisa klinikal boleh mencemari sumber air tanah atau badan air yang digunakan untuk bekalan air minuman dan pengairan, yang boleh memberikan kesan buruk terhadap ekosistem akuatik dan kesihatan manusia. Selain itu, ia juga boleh menyebabkan pencemaran udara. Pembakaran sisa klinikal yang tidak betul boleh melepaskan bahan kimia toksik dan zarah halus ke udara, menyebabkan pencemaran udara yang boleh mempengaruhi kesihatan manusia dan ekosistem. Akhir sekali, kesan yang kepada flora dan fauna. Pencemaran dari sisa klinikal boleh mempengaruhi spesies tumbuhan dan haiwan, merosakkan habitat mereka dan mengancam biodiversiti. Pengurusan sisa klinikal yang betul memerlukan pemisahan, penyimpanan,
dan pengangkutan dan pelupusan yang selamat untuk mengurangkan risiko-risiko ini.